Malaysia tolak puak lampau berselindung di sebalik nama Islam. Baik, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Nasional 5 langsung dari Studio 3 RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Kami juga bawakan anda paparan utama hari ini mengenai Pahang sedia hadapi musim tengkujuh. MAS Khazanah sedia platform kaunseling untuk 6,000 pekerja yang bakal dilepaskan. Baik saudara, Malaysia dengan lantang menolak puak pelampau yang menggunakan agama Islam sebagai alasan melakukan keganasan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menggesa tokoh terkemuka dalam semua agama bersama-sama memastikan agama sebagai sumber penyembuhan dan berkat, bukannya konflik dan kemusnahan. Jelas Perdana Menteri, umat Islam seluruh dunia hanya mampu melihat dengan perasaan hampa agama yang aman digunakan untuk mewajarkan kekejaman. We know that the threat to world peace and security is not Islam, but extremism, intolerant, violent, and militant extremism. The actions of these militants are beyond conscience and belief. They violate the teachings of Islam, the example set by Prophet Muhammad, and the principles of Islamic law. Perdana Menteri menjelaskan demikian pada perbahasan umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-69 di New York. Justru itu, tegas beliau, negara-negara Islam perlu bersatu menjayakan Islam yang sebenar yang berpegang kepada prinsip keamanan, tolak ansur dan hormat seperti yang digariskan dalam Al-Quran, Sunnah serta Hadis. Beliau berpendapat terdapat beberapa perkara utama yang perlu dilaksanakan, antaranya mengembalikan keamanan dan keselamatan kepada rakyat Syria dan Iraq. Aliran wang dan rekrut oleh masyarakat antarabangsa untuk kumpulan pelampau juga perlu disekat. Pembunuhan adalah beban yang tidak tertanggung lagi oleh umat Islam di seluruh dunia. Justru sudah tiba masanya perbuatan itu dihentikan dan tumpuan diberi terhadap usaha membina agenda bersama bagi keamanan dan kemakmuran dunia. Laporan Faria Zubair bersama juru kamera Wan Ahmad Dasuki dari New York untuk TV1. Menelusuri perjalanan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci yang mendamaikan jiwa, menenangkan sanubari, menyingkap kembara rohani dan menjiwai ibadat haji bersama perantara Ustaz Muhammad Ashraf Muhammad Rizwan dengan barisan panel berpengalaman. Salam Baitullah musim ke-5, 17 September hingga 8 Oktober, setiap hari pukul 9 malam di TV1. Siaran rancangan ini dibawakan oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda. Baik saudara, kita mulakan perkembangan lintas langsung ke Sabah bersama dengan Stanley Misun dan juga Ebrina Zambri di Sarawak. Baik, untuk perkembangan pertama kita bersama dengan Stanley Misun di Sabah. Silakan. Terima kasih Kamal dan Farhatul di Angkasa Puri. Persaraan bukanlah pengakhiran bagi sesebuah kehidupan. Kata-kata ini pasti memberi semangat kepada pesara dan bakal pesara untuk menikmati hidup selepas persaraan. Itu matlamat utama Persatuan Pesara Kerajaan Sabah, PPKS, dalam membantu pesara menyesuaikan diri di alam persaraan.
Sebelum tahun 1998, pesara-pesara Kerajaan Negeri Sabah terus menghilang selepas persaraan mereka. Berikutan itu, PPKS ditubuhkan pada Disember 1998 untuk memelihara dan membela kebajikan ahli-ahli persatuan. Persatuan ini menggalakkan kegiatan sosial, hiburan dan kebudayaan, membantu ahli mencari pekerjaan menasabah atau menceburi perniagaan, perusahaan dan pelaburan menerusi pelbagai aktiviti seperti seminar pra-persaraan, program Hidupkan Pendengaran Anda, penubuhan koperasi PPKS serta lawatan dalam dan luar negara. Kerajaan turut menyalurkan bantuan berjumlah RM40,000 kepada PPKS untuk membiayai pelbagai program untuk pesara. Organisasi ini adalah merupakan satu pertubuhan sosial di mana kita boleh bertukar fikiran, bincang masalah-masalah tertentu, terutama sekali bagi pesara. Kita adalah, kalau kita ramai menjadi ahli persatuan, suara kita apabila kita mengemukakan satu-satu cadangan kepada kerajaan, suara itu saya rasa akan diambil perhatian oleh kerajaan. Bagaimanapun, tahap kesedaran para pesara kerajaan di Sabah untuk menyertai PPKS masih kurang. Hanya 2,008 daripada 46,000 pesara kerajaan negeri dan persekutuan di Sabah mendaftar sebagai ahli PPKS. Jumlah itu terlalu kecil kerana purata penjawat awam kerajaan negeri dan persekutuan bersara setiap tahun di negeri ini ialah 600 hingga 700 orang. Sehubungan itu, katanya PPKS akan lebih proaktif menjejaki para pesara di Sabah yang sebilangan besarnya mengalami masalah pendengaran pada usia lebih 60 tahun selain masalah kewangan. Tahun depan, PPKS akan membuat analisis daftar pesara dari bahagian Pencen Putrajaya Kuala Lumpur untuk mengenal pasti kawasan paling ramai pesara kerajaan di Sabah. Bagi pesara yang sudah menjadi ahli persatuan pesara kerajaan Sabah, mereka mengakui menerima banyak faedah daripada penyertaan dalam persatuan itu. Every month we got our hearing and then membership drive and then the medication. Kita ada lagi perubatan. So in case dia ada masalah perubatan pun dia persatuan pun boleh bantu dia dari segi kasih tahu dia macam manalah prosedur dia. Kalau dia perlu dapat ubat ke, dia perlu dapat alat-alat kesihatan. Kita dapat meluaskan pemikiran kita lah daripada perhubungan dengan orang lain, perjumpaan kawan-kawan yang lain. Sementara itu, minggu pendaftaran ahli baru PPKS selama 5 hari yang berakhir kemarin di Dewan Maksak Likas mendapat sambutan menggalakkan daripada pesara kerajaan negeri dan persekutuan. Harapan saya supaya ini masuk dalam persatuan, persatuan ini boleh mengemukakan kepada kerajaan yang berkenaan mengenai dengan warga-warga emas di dalam negeri Sabah. Kita tahu apa yang kemudahan yang ada di sini. Jadi kita boleh apply kah. Macam loan ini, ada juga yang kursus macam yang mau kalau kita mau kerja balik kah. Ada juga jadi boleh pinjam loan apa-apa yang untuk bisnes kah. Saya ingin juga mengambil bahagian dalam ini ada perbincangan kah untuk kebaikan kami orang-orang pesara yang ada faedahnya lah. Kempen melibatkan 9 kaunter perkhidmatan ini turut membuka peluang kepada pesara berbincang dengan institusi kewangan untuk mengurangkan beban kewangan mereka, mendapatkan nasihat mengenai latihan ditawarkan Mardi untuk menjalankan perniagaan kecil-kecilan serta mendapatkan penerangan mengenai masalah pendengaran. Sekian laporan dari Sabah, teruskan kepada rakan penyampai Emelina di Sarawak. Silakan. Terima kasih Stanley di Sabah. Kewujudan Klinik Bergerak 1 Malaysia KB1M merupakan satu cara yang inovatif bagi mencapai masyarakat luar bandar agar dapat menikmati perkhidmatan kesihatan seperti di bandar secara saksama.
Pengarah Serantau Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO kawasan Pasifik Barat Dr. Shin Yang-su berkata, perkhidmatan ini akan memberi manfaat kepada masyarakat luar bandar bagi meningkatkan lagi tahap kesihatan mereka termasuk melalui pengesanan awal penyakit, pemeriksaan serta pemantauan dari semasa ke semasa. I think this is a very important one of the exemplary things that I can go back. As a WHO, I'm regional director for 37 countries serving for. Then maybe this example can be much shared with other countries. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mengadakan lawatan terhadap perkhidmatan bot KB1M bersama rombongan di Rumah Sayun, Sungai Arang, Marudi. Beliau turut memuji negara Malaysia yang mempunyai sistem berkesan terutama dalam memberi perkhidmatan kesihatan untuk masyarakat luar bandar yang tidak mempunyai akses kepada hospital atau klinik kesihatan sedia ada sekaligus meringankan beban kos yang perlu ditanggung. KB1M di Sungai Baram telah memberi manfaat kepada kira-kira 3,000 penduduk sejak dilancarkan pada tahun 2011 dengan memberi perkhidmatan kesihatan berjadual secara percuma di lokasi-lokasi yang dikenal pasti di sepanjang Sungai Baram. Perkhidmatan beroperasi 5 kali seminggu melibatkan 6 anggota pada satu-satu masa termasuk pegawai perubatan, ahli farmasi, pembantu doktor perubatan, jururawat dan attendant kesihatan. Antara perkhidmatan yang disediakan termasuk kesihatan ibu dan anak, pesakit luar, penjagaan kecemasan, pergigian, pemeriksaan kesihatan berisiko, susulan penyakit kronik, rujukan kes, pemberitahuan penyakit berjangkit dan kaunseling. Bagi penduduk setempat, perkhidmatan ini sedikit sebanyak telah banyak memberi manfaat kepada mereka. Bagai macam kami ni semua senang hati lah, tidak macam dulu-dulu lah. Sebab bagus orang datang satu Malaysia 1 bulan sesekali jaga kesihatan kami sini. Dia sering datang sini setiap bulan. Macam kalau ada apa masalah pun ada senang sikit lah. Macam itulah. Seronok lah sebab kita tidak ada membuang belanja sebab klinik sendiri ada datang ke sini. Turut hadir Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah dan Wakil WHO bagi Malaysia Brunei, Dr. Graham Harrison. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan memperluas lebih banyak klinik bergerak 1 Malaysia KB1M khususnya di kawasan pedalaman Sarawak dan Sabah yang jauh dan sukar untuk penduduk terbabit mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Ketua Pengarah Kesihatan KKM Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah berkata pihaknya akan memantapkan perkhidmatan ini dari semasa ke semasa serta mengkaji tempat bersesuaian untuk menempatkan unit bergerak ini di tempat lain pada masa akan datang. Kalau tempat tu pendalaman dan tak dapat ataupun jauh daripada hospital ataupun klinik, mungkin kita akan memperkenalkan lebih banyak ni klinik bergerak lah, sama ada dari segi bot ke ataupun helicopter services ke, flying doctor services dan sebagainya. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mengadakan lawatan perkhidmatan bot KB1M bersama rombongan di Rumah Sayun, Sungai Arang, Marudi. Katanya setakat ini terdapat 4 buah KB1M di Sarawak dan Sabah, termasuk satu lagi yang akan dilancarkan di Sabah pada tahun ini. Beliau memberitahu respon yang diterima daripada penduduk juga amat menggalakkan. Oleh itu, perkhidmatan tersebut akan terus dimantapkan bagi memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dr. Shin Yang-su ketika ditemui pemberita selepas melawat ke Hospital Umum Miri petang semalam turut menyifatkan rakyat Malaysia sebagai amat bertuah kerana memiliki kerajaan yang sangat prihatin terhadap kesihatan rakyatnya walaupun jauh di pedalaman. Melalui pengalaman beliau ke negara-negara luar yang dilawatinya, Malaysia dilihat amat mementingkan kesihatan masyarakatnya walaupun dengan kemudahan yang terhad. Baiklah, dengan itu sekian dahulu laporan dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 pada petang ini. Seterusnya kita bersama Kamal dan Farhatul di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Emelina Muhammad Zamri dengan perkembangan dari Sarawak dan juga Stanley Misun dari Sabah. Baik, kita terus ke perkembangan jadi. Lazimnya, Pahang dan negeri Pantai Timur akan mengalami musim tengkujuh bermula November sehingga Disember pada setiap tahun. Berbaki lebih kurang 2 bulan menghadapi musim itu, agensi kerajaan yang terlibat kini sedang menggerakkan kerja-kerja menaik taraf projek tebatan banjir dan sistem perparitan di lokasi yang dikenal pasti berisiko. Projek yang dilaksanakan itu merupakan peruntukan khas yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika program Jelajah Janji ditepati pada tahun lalu.
Menurut Jurutera Daerah Kuantan, Sumiliana Sulong, projek Tebatan Banjir Bandar Kuantan 2013 hingga 2015 yang telah dan sedang dilaksanakan itu merupakan projek berimpak segera. JPS Pahang membelanjakan sebanyak 34 juta ringgit untuk melaksanakan 16 projek tebatan banjir di Kuantan, manakala 13 projek dilaksanakan di bawah Majlis Perbandaran Kuantan MPK melibatkan kos sebanyak 17 juta ringgit. Daripada 16 projek tersebut, 7 daripadanya telah siap sepenuhnya dan selebihnya akan disiapkan pada akhir 2014 dan pertengahan tahun hadapan. Dan antaranya terdapat 7 projek yang telah siap sepenuhnya, ya, iaitu mendalamkan dasar Sungai Galing Besar, Sungai Sekilau, Sungai Talam dan juga Sungai Tiram. Dan sebagainya lagi adalah sistem pemerintah utama Semambu, Setali dan Putra Square, menaik taraf jambatan Sungai Galing di Jalan Setali 1 dan juga menstabil ban tebatan banjir di Sungai Isap lah. Kerja-kerja menumpukan sungai, kolam, takungan dan sistem perparitan utama di dalam bandar setakat ini mengikut perancangan yang ditetapkan. Lokasi-lokasi yang terlibat adalah di bahagian barat Kuantan yang menumpukan kawasan sistem perparitan utama iaitu di Lubuk Puyu, Permatang Badak, Kampung Razali, sistem perparitan dan PAM di Sungai Isap dan sistem perparitan ban tebatan di Tanah Putih. Sementara di pusat bandar melibatkan parit Kampung Jawa, Sungai Tiram dan Sungai Talam. Manakala di bahagian timur Kuantan pula, kawasan yang terlibat adalah Sungai Galing Besar, anak Sungai Galing di persimpangan Jalan Tun Ismail, Sungai Sekilau di Bukit Ubi, sistem perparitan utama Semambu, Setali, Putra Square dan kolam takungan pelindung. Bagi projek yang dalam pelaksanaan ini, kami jangkakan 7 projek yang akan siap pada akhir tahun 2014, iaitu menaik taraf sistem perparitan utama di Kampung Jawa, sistem perparitan utama di Lubuk Puyu, Pematang Badak dan juga Kampung Razali, sistem perparitan utama di Tanah Putih dan menaik taraf pembentong di Sungai Sekilau di Jalan Bukit Ubi 1, sistem perparitan dan juga PAM di Sungai Sat Damai. Yang ini pada Disember lalu, taburan hujan sebanyak 950 mm di bahagian hulu Sungai Kuantan dan kawasan bandar serta kejadian air pasang menyebabkan berlakunya banjir besar, punca benteng tebatan banjir di Sungai Isap pecah. Taburan hujan melebihi 300% daripada taburan hujan bulanan normal juga menyebabkan lebih 40,000 orang penduduk di daerah Kuantan terjejas banjir. Bagaimanapun, benteng tebatan banjir di Sungai Isap telah siap dibaiki sepenuhnya pada akhir tahun lalu. Pelaksanaan kerja-kerja projek baik pulih tebatan banjir yang rancak dilakukan di daerah Kuantan merupakan kabar gembira buat penduduk Kuantan. Ia juga mengurangkan kebimbangan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berisiko terjejas banjir seperti di Sungai Isap dan Kampung Cendrawasih. Bagi peniaga, inisiatif kerajaan negeri yang dilaksanakan itu dapat mengurangkan risiko kejadian banjir besar yang berlaku seperti sebelum ini, di mana mereka terpaksa menanggung kerugian akibat barang-barang jualan rosak ditenggelami banjir. Rasa lega lah sebab tahun lepas banjir teruk kawasan Sungai Isap ni. Dah siap projek ni, insyaAllah air tak naik lagi lah macam tahun lepas. Rasa-rasa kena berjaga-jaga kak. Sebab yalah, banjir sini kan 2000 dulu kan pernah berlaku juga banjir besar. Sekarang berlaku lagi, takut jugalah. Sementara itu, bagi penduduk terjejas banjir, kerisauan tetap dirasakan. Namun mereka berharap projek tebatan banjir dapat mengurangkan risiko berlakunya banjir. Mungkin kalau dah siap projek ni nanti, mungkin tidak berlaku lagi lah banjir seperti yang lepas. Mungkin tahun ni tak ada macam dulu. Kalau diorang jaga saliran tu, insyaAllah lah mungkin boleh selamat sikit lah kot. Pasal saya rasa memang bimbang tu memang ada lah. Tapi kita dah lihat ada beberapa
aktiviti yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tertentu kan, macam korek, longkang, pembesarkan longkang, benteng. Jadi kita rasa kurang sikit bimbang tu lah. Bimbang tu ada tapi kurang sikit lah. Tapi walau macam mana pun saya beri puji jugalah pada usaha-usaha yang dijalankan ni bagi mengurangi risiko berlakunya banjir besar dan mudah-mudahan tidak berlaku begitulah. Baik saudara, bersempena dengan Tahun Melawat Malaysia 2014, Menara Kuala Lumpur sekali lagi menganjurkan KL Tower Jump Malaysia 2014. Acara sukan berprestij bertaraf antarabangsa ini bertemakan Eat, Sleep, Base Jump, Repeat. Acara yang memasuki tahun ke-14 penganjurannya bakal mempamer aksi-aksi menarik dan mendebarkan buat tatapan pengunjung. Penganjuran kali ini bertujuan mempromosi dan meningkatkan industri pelancongan di Menara Kuala Lumpur serta memperluas minat sukan terjunan base kepada pengunjung tempatan dan antarabangsa. Terjunan base merupakan sukan ekstrim yang melibatkan penggunaan payung terjun untuk membuat lompatan dari objek-objek tertentu seperti bangunan, antena dan jambatan. Seramai lebih 100 penerjun antarabangsa dari pelbagai negara antaranya Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia menyertai acara kali ini. Terjunan waktu siang akan diadakan dari jam 9 pagi hingga 6 petang dan akan bersambung semula dari 8 hingga 10 malam. Acara ini bermula semalam dan akan berterusan sehingga 29 September. Malaysia tolak puak pelampau berselindung di sebalik nama Islam. Pahang sedia hadapi musim tengkujuh. MAS Hazanah sedia platform kaunseling untuk 6,000 pekerja yang bakal dilepaskan. Baik, sekian paparan Nasional 5 hari ini 27 September 2014. Layari RTM MyStream, RTM Portal dan RTM Mobile untuk mendapatkan siaran Best 510 sepenuhnya. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Dan saya Farhatul Lasyati Osman. Kembali bersama Syuhada di pentas Grandstand untuk perkembangan berita seterusnya. Silakan. Best 510 27 September 2014. Salam satu Malaysia, anda bersama saya Syuhaida Arifin. Antara tumpuan hari ini. Malaysia menolak puak pelampau yang menggunakan agama Islam sebagai alasan melakukan keganasan. Perdana Menteri pada Perbahasan Umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York menggesa tokoh terkemuka dalam semua agama bersama-sama memastikan agama sebagai sumber kedamaian dan cara hidup yang baik, bukannya konflik dan kemusnahan. Negara-negara Islam perlu bersatu menjayakan Islam sebenar yang berpegang pada prinsip keamanan, tolak ansur dan hormat menghormati. Dalam pada itu, Datuk Seri Najib mengucapkan terima kasih kepada semua negara terlibat yang membantu Malaysia dalam tragedi MH370 dan MH17 pada perbahasan tersebut. Malaysia akan terus mencari keadilan bagi mangsa-mangsa yang terkorban dalam nas MH17. Datuk Seri Najib menggesa semua pihak untuk terus bekerjasama dengan siasatan. Pada mesyuarat tahunan penyelarasan Menteri Luar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di New York, Malaysia menggesa semua pihak mengelak daripada melakukan tindakan yang hanya akan menyebabkan konflik di Syria, Iraq, Libya dan Palestin berlarutan. Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman berkata, sebarang campur tangan secara aktif di dalam konflik itu boleh mengakibatkan keganasan dan pencabulan hak asasi manusia berterusan. Tetapi campur tangan dunia memerangi IS menyebabkan isu Palestin dan nasib rakyat Palestin masih gagal diselesaikan dan usaha lebih keras diperlukan bagi memastikan genjatan senjata kekal.
Beralih kepada usaha membanteras penyalahgunaan dadah, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK meminta tindakan lebih tegas dan proaktif bagi mengurangkan bilangan penagih yang tidak menunjukkan sebarang penurunan. Menurut Ketua Pengarah AADK, Datuk Syuhaimi Abdullah, trend penagihan ketika ini yang lebih cenderung kepada dadah, jenis sintetik dan sukar dibendung. Belas wakil media Malaysia menjadi kumpulan pertama yang diiktiraf sebagai alumni Universiti Renmin China. Dalam laporan khas wartawan Shahzan Fazli, beliau menyentuh mengenai peranan CFPD yang didaftarkan pada Januari 2011 sebagai sebuah pertubuhan kebajikan dengan matlamat menyokong badan bukan kerajaan NGO China dan mewujudkan kerjasama luar dengan negara asing. Ia selepas tamatnya seminar peringkat tertinggi pembangunan media baharu Malaysia, Anjuran UMNO dan Yayasan Keamanan dan Pembangunan China CFPD serta universiti tersebut. Kumpulan akhir jemaah haji Malaysia seramai 279 orang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur hari ini. Kumpulan itu bertolak dari Kompleks Tabung Haji Kelana Jaya pukul 9.30 pagi dan berlepas ke Jeddah pada jam 12.30 tengah hari. Penerbangan terakhir KT-64 melengkapkan kuota 22,320 jemaah dari Malaysia. Sempena dengan tahun melawat Malaysia, Menara Kuala Lumpur sekali lagi menjadi tumpuan peminat sukan ekstrim iaitu penganjuran KL Tower Jump Malaysia. Acara sukan berprestij bertaraf antarabangsa ini bertemakan Eat, Sleep, Base Jump, Repeat. Acara yang memasuki tahun ke-14 penganjurannya bakal mempamer aksi-aksi menarik dan mendebarkan pengunjung. Lebih 100 penerjun antarabangsa dari pelbagai negara antaranya Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia menyertai acara kali ini. Selepas ini terus